Kemudian lazim atasmu dengan berperang dan mengekangkan dia. Jadi nafsu ni jalan dia pertama perang. Kita kenal ini kehendak nafsu, kita lawan dia. Jangan turut dia. Sama ada benda baik atau benda jahat. Yang jahat itu sentuh dah. Dalam yang baik itu pun ada unsur-unsur nafsu. Kalau kita kenal ini memang kehendak nafsu, kita tolak dia. Itu mana kita jangan ikut. Kalau ikut cakap nafsu, kita terjerumuslah dalam benda-benda yang tak elok. Kita tengok kan manusia yang ada depan kita kan, zahirnya memanglah nak berjuang untuk kebajikan rakyat, bela negara, macam-macam slogan-slogan memang hebat-hebat. Tapi kita tengok di sebalik perjuangan mereka itu, apa yang mereka cari, apa yang mereka tuntut kan. Zahirnya memang nampak cantik, tapi belakang tu belakang orang nak menuntut ilmu, nak pergi mengaji ilmu dalam-dalam. Benda kita tengok, lepas dia mengaji dia begitu gini, lepas tu dia jadi apa? Adakah sifat-sifat tawaduk ada pada dia, merendah diri ada pada dia kan? Macam dimiliki ulama-ulama dulu. Itu yang mengaji agama kan? Pentingkan keduniaan, ada sombong, ada angkuh, takabur dan sebagainya. Bagaimana pula manusia yang bergelomang dengan dunia kan? Lebih-lebih lagi. Jadi sebagai untuk mengambil perhatian kepada kita, bila terkena ini nafsu, dia lazim atas kita dinasihat oleh Imam Ghazali dengan berperang, lawan dia. Jangan ikut cakap dia. Bila kita ikut cakap nafsu, habislah. Kerana Allah yang mencipta nafsu pun dah bagi tahu, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu la ammar. Sungguh-sungguh. Lam tu lam taukid. Sungguh-sungguh nak ajak kita, nak heret kita ke arah kejahatan. Jadi kalau Allah yang mencipta nafsu sendiri pun bagi tahu macam tu, macam mana? Jadi seluruh kebaikan, sebutlah apa saja kebaikan yang kita nak buat, di sana nafsu akan datang menghalang. Buatlah apa pun, nafsu akan sekat. Kemudian nafsu ada tentera dia. Tentera nafsu syaitan. Syaitan dan nafsu ni akan bekerjasama menghalang kebaikan yang kita nak buat. Buatlah baik apa pun, mereka akan sekat, dia akan halang. Itu satu. Dan yang kedua Imam Ghazali sebut, dan mengekangkan dia dengan kekang takwa. Satu lagi jalan iaitu dengan kekang takwa. Kekang ni lijam. Kekang ni diambil daripada tali kekang. Tali kekang. Kekang ni lijam, macam lembu tu kita buh tali, buh hidung, cucuk hidung dia buh tali. Kita pegang tali tu. Bila kita pegang tali tu, lembu akan ikut kita. Kemana kita pergi dia akan ikut. Sebab dia dikekang, dia dikontrol. Apa kekang tu? Tali tu tali takwa. Kekang dia bawa ke arah takwa. Apa takwa? Ke arah kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bawa kepada takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Kita heret dia. Apa kehendak nafsu, kita heret ke arah takwa. Nak makan, cara takwa. Berpakaian, cara takwa. Berjihad, marah, cara takwa. Nak dunia, cara takwa. Kan? Cara dia macam tu. Jadi kita mesti kekang nafsu tu, kontrol nafsu. Nafsu ikut kita, jangan kita ikut nafsu. Kalau kita ikut nafsu, rosaklah. Nafsu yang kena ikut kita. Jadi nafsu ni kita kontrol dia. Dan orang tanya macam mana nak buat tali kekang, sedangkan binatang tu liar. Lembu tu liar, nak buat tali macam mana? Imam Ghazali kata, bagi dia jinak dulu. Jinakkan lembu tu.
Binatang tu dijinakkan. Bila dia jinak, baru kita bertali. Macam mana nak jinakkan dia? Nak jinakkan dia dengan berlapar. Bagi dia lapar. Bila dia lapar, dia jinak dengan tuan dia. Bila dia kenyang, dia akan liar. Nafsu kita begitulah. Kalau kita lapar, sentiasa berlapar, rajin puasa, rajin berlapar, nafsu kita akan jinak ikut cakap Tuhan. Tapi kalau dia sentiasa kenyang dan layan dia apa puas, dia akan jadi liar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kekang di situ. Dengan kekang takwa. Ya. Tiada daya baginya yang lain. Tak ada cara lain lah. Cara lain kita nak kontrol nafsu tak ada. Dia yang pertama, kita lawan dia, jangan turut dia, mujahadah dengan dia. Yang kedua, kita kontrol dia dengan kontrol takwa. Itu dua jalan dia. Tak ada jalan lain, kata Imam Ghazali. Wassalam. Dia habislah cerita dia tu. Makna buat satu cerita dia kata berkaitan dengan nafsu itulah cara-cara dia yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pertama, kenal bisikan nafsu, kemudian berperang dengan dia, kemudian kehendak nafsu tu kita kekang dia, kontrol dia dengan kontrol takwa, bawa dia ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara.